antara amalan yang sangat besar pahalanya yang boleh mengantarkan kita ke syurga adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya nak sebutkan apa yang ada pada diri saya sekarang. Apa yang kalian nampak, apa yang muslimin muslimat, para pelajar, pensyarah nampak. Mungkin nampak ustazah ni banyak ilmu, contoh ya. Ustazah ni pandai berkata-kata. Ustazah ni sekian-sekian lah. Semua yang ada pada diri kita ni adalah betul kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tetapi hasil susah payah didikan mak ayah kita. Yang kita boleh berjalan laju hari ni sebab mak ayah sabar dulu ajar kita berjalan. Hari tu kan saya dengar masa saya pergi RNR, saya singgah pergi tandas. Masa tu saya dengar ada seorang anak muda perempuan daripada luar tandas. Dia macam bertempik. Daripada luar dia cakap, "Mak, tak siap lagi ke? Mak, cepatlah sikit. Tak siap lagi ke, Mak?" Maksudnya dia gesa mak dia dalam tandas. Saya tak tahu mak dia orang tua ke, saya tak tahu. Tapi yang gesa tu orang dah dewasa lah. "Mak, cepatlah sikit, tak siap-siap lagi ke?" Kita yang dengar ni, saya dengar, ustazah yang dengar, rasa nak menitik air mata. Rasa masa tu macam rasa nak pergi pulas mulut dia. Tapi apa yang mampu kita buat? Ya Allah berilah dia hidayah, lembutkanlah dia dengan mak. Masa tu saya nak cakap apa? On the way saya keluar, saya nak cakap apa? Hari ini mak kamu sudah tua, mak kamu dah jalan perlahan-lahan. Kamu lupa masa kamu kecil dulu, masa kita tak mampu berjalan, yang pimpin kita mak kita. Yang nuntun kita dengan sabar, setiap kali kita jatuh angkat, mak kita pegang tangan kita sampai kita tegak berjalan. Ustazah pernah dengar seorang anak yang suap mulut mak, "Mak, makanlah elok-elok, sepah-sepah dekat kedai makan." Bukalah mulut. Kita lupa masa kita kecil dulu, mak suap dengan penuh kasih sayang, dah suap lap. Nganga, kecil, racik-racik, pilih yang lembut. Kita lupa daripada kita baby sampai kita umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Mak suap dengan sabar, mak tunggu, mak pujuk, kita lari keliling rumah, mak kejar. Mak ikut, nak makan ni tak lalu, mak masak lagi yang lain, cuba sampai kita nak apa yang mak masak. Bayangkan. Allahu Akbar. Bila hari ni saya terluka bila dengar anak, bila mak cakap tak berapa dengar. Apa mak? Apa dia? Ataupun mak ni dah tua cakap gagap. Mak cakap apa? Lupa masa kecil kita gagap, kita tak boleh bercakap, tapi mak yang nuntun. Air, mak, umi, ayah, makan, minum. Daripada kita tak mampu bercakap, setiap huruf yang kita cakap hari ni hasil daripada didikan mak ayah kita. Yang sabar berbulan-bulan sampai kita boleh cakap lancar. Bila kita dah boleh cakap lancar, kita kurang nak borak dengan dia. Kita banyak borak dengan kawan-kawan, kita lebih banyak borak dengan orang luar. Padahal yang mengajar kita setiap huruf perkataan itu adalah mak dan ayah kita. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kita fikir, sedih tau. Sangat sedih. Sebab itu apa yang ada pada kita ni, yang pandai bercakap, yang pandai belajar, yang pandai berjalan, yang pandai makan, semua itu adalah hasil daripada sabar, pengorbanan, didikan mak ayah kita. Allahu Akbar. Tapi hari ini yang kita ingat apa dia? Kita ingat yang mak marah kita, yang tu kita ingat. Yang kita ingat, kita simpan dendam sebab kita rasa mak tak sayang kita. Mak lebih sayang adik, mak lebih sayang kakak, mak lebih sayang abang. Yang kita ingat, yang mak duk bigat kita, ayah duduk pukul kita. Yang kita ingat, kenangan-kenangan pahit. Tapi kita lupa susah payah masa kita baby, masa kita kanak-kanak. Sebab memori ketika itu tidak boleh diingat oleh manusia. Memori yang paling kurang kita boleh ingat mungkin 6 tahun ke atas. Yang bawah ketika masa kecil itu kita lupa. Sedangkan itulah saat yang paling mencabar, yang paling banyak menuntut pengorbanan daripada mak ayah kita, Masya Allah. Sebab itu sebagai memenuhi keperluan ataupun tajuk ceramah kita pada malam ini, antara amalan yang sangat besar pahalanya yang boleh mengantarkan kita ke syurga adalah mendoakan ibu ayah dan berbakti kepada ibu ayah. Sehingga Nabi SAW sebut
Nabi sebut malanglah ataupun celakalah. Sebenarnya bukan Nabi nak mencelakakan kita ataupun rugilah orang yang saat ketika hidup dia ada ibu ayah tetapi tak menjadikan ia satu kunci ke syurga ataupun tak mengantarkannya ke syurga. Sebab amalan yang paling utama, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah iaitu berbakti kepada ibu dan ayah. Sehingga kan dalam firman-Nya ada Allah gandingkan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada ibu dan ayah. Sehingga kan pernah ditanya oleh seorang ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada ada perang, memerintahkan supaya ke medan perang. Datanglah seorang pemuda berkata, ya Rasulullah, aku ingin ikut perang bersama denganmu. Lalu Rasulullah bertanya, adakah kamu ada ibu dan ayah? Kamu ada ibu? Ya. Maka Rasulullah kata, berbaktilah kepada ibu dan ayahmu. Sesungguhnya itu adalah jihad bagi kamu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi keutamaan ketika ini seolahnya kalau ada ibu ayah, maka utamakanlah ibu ayah. Tuntutan itu lebih besar. Masya Allah. Jadi para pelajar dan pensyarah sekalian dan untuk saya juga, mungkin kenapa kita belajar susah, kenapa hidup kita tak tenang, kenapa rezeki sempit, kenapa selalu resah gelisah, kenapa solat tak khusyuk, kenapa ada je masalah dalam hidup kita. Rupanya kita balik-balik, kita ada melukakan hati ibu dan ayah kita. Kita ada tak tunaikan tanggungjawab. Sekurang-kurangnya kita berdoa untuk mereka. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi malam ni sebelum tidur, pastikan bagi mesej pada ibu dan ayah. Dia baca pagi besok pun tak apa. Pertama, ucap terima kasih. Terima kasih mak, terima kasih ayah. Mana yang ada ya. Terima kasih mak kerana melahirkan saya, susah payah membesarkan saya. Apa yang saya ada sekarang ni semua hasil daripada didikan mak, hasil daripada doa mak. Bagi mesej juga dekat ayah. Kemudian yang kedua, minta maaf dengan mereka. Minta maaf sungguh-sungguh. Jangan buat ayat, mak minta maaf kalau ada buat salah. Jangan ada kalau-kalau. Itu tak ikhlas. Mak minta maaf, orang memang banyak buat salah, maafkan saya mak. Lepas tu yang ketiga, janji sesuatu. InsyaAllah adik janji nak jadi anak yang baik. Adik janji nak berubah. Adik janji tak nak lagi lukakan hati mak ayah. Walaupun janji tu seolahnya komitmen ataupun sebut insya-Allah. Insya-Allah lagi tinggi daripada perkataan janji. Insya-Allah Alung janji, Alung cuba sekian-sekian, belajar sungguh-sungguh. Kalau hari ni ada orang dia hilang semangat untuk belajar, hilang semangat, motivasi nak belajar, hilang semangat. Bayangkanlah wajah ibu ayah, carilah sebab faktor utama untuk kita berjaya, iaitu untuk ibu dan ayah. Tetapi yang lebih besar, kita nak berjaya, belajar sungguh-sungguh untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Islam. Sebab tiga ini tak akan mati sampai bila-bila. Ada orang motivate, dia termotivate bila ingat mak ayah. Bila mak ayah dia meninggal, dia terus hilang semangat. Jadi bila kita letak, kita belajar untuk Allah, untuk agama Islam, supaya melalui kita belajar ni, kita boleh naikkan agama Islam. Kerana Rasulullah ini tiga ni kekal selama-lamanya sampai ke syurga. Subhanallah, alhamdulillah.